Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. InsyaAllah kita cuba perhabis bab yang ketiga malam ini sehingga muka surat 68. InsyaAllah kita cubalah. Baik, sebelum itu saya teringat isu yang muncul tempoh hari, hukum cah telefon dalam surau tak? Dalam masjid. Di Fadil Ustaz Azhar Idrus, dia kata haram lah. Dan ramai orang tak setuju. Cuma saya melihat perspektif beliau sajalah. Saya cuba faham kenapa yang dia boleh sampai pada hukum tersebut. Barangkali qarinah-qarinah yang dia tengok adalah cah telefon semaya dok contoh. Mari surau tu semata-mata nak cah telefon. Itu haram sungguh tuan-tuan. Dia mari dia memang nak cah telefon. Orang azan nak solat zuhur dia keluar. Contoh ada situasi tu. Tu boleh jatuh haram betul lah. Ataupun main game lah kita kata tak. Mari cah telefon di masjid, guna wifi di masjid. Main game. Masa sembahyang Jumaat, raib. Habis sembahyang mari pula cah. Saya rasa tak ada lah orang macam ni, tapi mungkin ada. Jadi kalau perspektif itu, maka kita kata betul lah. Boleh jatuh. Qarinah-qarinah itu boleh jatuh pada haram. Dan pelbagai lagi lah. Apatah lagi kalau telefon itu digunakan untuk tengok benda pelik-pelik, maksiat apa semua, lagilah. Kuat sandaran kata. Tetapi ada pun cah telefon macam kita, macam saya lah, cah tuan-tuan kita, cah telefon. Memang nak cah telefon. Maka ia termasuk macam kita guna elektrik sekarang ni lah. Sebab tujuan masjid surau punya dibayar, diwakaf ataupun diberi infak itu adalah untuk nak selesaikan hal-hal tersebut. Apa nak? Penyumbang mahu orang guna surau masjid ni buat semayang, buat kuliah, buat apa. Maksudnya untuk kegunaan orang ramai. Benda tu jadi infak lah, berjalan lah. Dia tak boleh lah marah. Tapi kalau macam kes tadi tu, kita tahu budak-budak ni memang recah je. Time semayang tak ada. Tu boleh bagi warning lah. Begitu. Ada setengah surah tu dia baik kan, dia bagi budak-budak nak wifi apa, wifi ni budak-budak hack sekejap je. Kita tukar hari ni, esok dia tahu dah. Cerdik dia pada kita tu. Last kali dia bagi je lah nak guna. Cuma tu pesan. Time semayang aku tengok tak ada. Siap kamu. Ada ni tidak. Time sebelum semayang pukul 12 tu ramai. Masuk 1:20 nak semayang, hilang. Yang tu kena warning lah. Kena bagi. Itulah saja duk teringat hari tu. Supaya kita tidaklah cepat juga nak ni ada perspektif-perspektif yang mungkin itulah. Baik, kita masuk buku kita ni tanpa buang masa, muka surat 59. Kita sambung khurafat, tahyul dan mistik dalam ritual mistik kebudayaan. Ritual mistik ini juga biasanya dibuat apabila melibatkan sakit dan hajat. Saya sebut dah tempoh hari. Kalau di belah pantai timur ada ritual seperti makyung, manora, bageh, ulik mayang di Terengganu. Dan pelbagai lagi bertujuan untuk berubat, berhajat atau bayar nazar dan lain-lain. Asas kepada ritual khas dilakukan dengan ada keyakinan bahawa ia mampu mengobati penyakit bersabit dengan gangguan makhluk halus, bertujuan memulihkan semangat dan juga memuja semangat. Itu benda-benda yang memang pelik lah. Ia mempunyai tata cara ritual dan pantang larangnya yang tersendiri
beriringan dengan kepercayaan yang tersendiri, i'tiqad yakni, kepercayaan, akidah. Biasanya ia diiringi dengan jampi serapah dan alunan muzik tradisional yang mengasyikkan bagi tujuan pemujaan, memanggil dewa-dewi atau roh-roh tertentu. Orang jenis angin tohor ni, istilahnya, pergi tempat orang orang bersilat, dengar seruna silat naik angin tu. Seruna silat dengan seruna tomoy. Duk sekejap dia nak masuk juga. Dia ada. Lepas tu kita tanya apa? Kita kecil dulu, remaja dulu, duk fikir apa teorinya ni? Apa penyebabnya tu? Dengar seruna jadi ada. Rupanya muzik ni itulah dia bagi satu ekstasi. Itu benda yang tak ada pun kaitan dengan keturunan siapa-siapa, raja-raja dewa mana, tak ada. Cuma jiwa-jiwa setengah orang tu dia memang into benda tu. Dia connect, dia dengar tu rasa syok. Macam kita dengar muzik yang kita suka lah, itu saja. Sampai kesimpulan sebahagian besar ulama salaf mengharamkan muzik secara total tu. Sebab zaman tu punya muzik tidak akan dengar muzik melainkan kena mabuk dengar arak. Maksudnya majlis zaman tu ada je muzik, confirm ada arak di situ. Maka kalau orang tu kata, awak balik daripada mana ni? Dengar menyanyi, confirm minum arak. Maka ulama total bagi haram. Tapi kemudian berubah lah. Ada khilaf ulama apa semua. Ibn Hazmin Al-Andalusi dan seumpamanya bagi fatwa dan seumpamanya itu. Sebab kemudian muzik pula digunakan untuk berubat orang gila tu. Al-Farabi. Tapi kita tak setuju akidah dia. Cuma dari sudut itu perkembangan kemudian. Dan kita tak katalah muzik tu bagus pun sampai sekarang. Cuma nak menafikan keadaannya muzik dan kita terpaksa juga telinga kita dengan muzik, itu pun satu benda tak mampu dinafikan. Nah. Baik, katanya lagi di sini, jadi unsur muzik dia mesti ada. Sebab tu agama-agama selain Islam, hanya agama Islam saja ibadah utama kita iaitu apa dia? Solat, haji, umrah, zakat apa semua ni tak ada iringan muzik. Agama lain, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, semua ada muzik mereka masing-masing. Sebab itu, seolah-olahnya mampu membantu, memberikan kekhusyukan kepada mereka dan seumpamanya. Tiba-tiba kita orang Islam masuk gendang dah pula. Tu dia. Padahal fatwa Selangor sendiri kata haram masuk gendang dalam ruang solat. Ada lagi fatwa tu. Boleh cek sendiri. Luar cerita lain. Ni dalam ruang solat ni. Luar cerita lain. Tiba-tiba kawan-kawan kita sendiri bawa masuk, artis main gitar, terput air. Sepatut majlis lagu tu kena buat luar. Satu masa dulu, orang kahwin akad nikah dalam masjid. Timbul juga isu. Sebab yang mari tu, kalau yang perempuan tu bersolek, bukan main lah. Tabarruj tu satu hal dah. Yang tak tutup aurat, dua hal. Yang entah suci ke tidak, haid mari ke tidak, 3-14 hal dah pula tu. Yang kelima apa lagi? Yang duk mari apa semua tu? Depan mata saya sendiri. Lepas akad nikah, dia punya ambil gambar duk guling dalam masjid tu. Allah, kita terkejut ni. Ada satu masa ni, panjat mimbar. Pasangan baru kahwin ni panjat mimbar. Kameraman nak ambil gambar daripada bawah ni. Kita tengok terbeliak putih mata. Wow. Aku dulu tak buat gini ni. Jadi, tapi benda tu dibuat kononnya kerana buat menikah di masjid ni lebih ada berkat. Betul lah masjid tu tempat berkat, tapi benda membuat ni dah langgar. Langgar apa nama, paling tidak melanggar adab lah. Dan boleh menjerumus kepada dosa dan seumpamanya. Jadi ada masjid-masjid yang cerdik ni, Tok Imam pun mulalah buat tempat khas. Di sayap masjid tepi kiri kanan, buh kapet sikit, tepek-tepek comel sikit, maka nikah sini. Nak ambil gambar pun jangan dalam, luar-luar. Tidak dia panjat atas mimbar. Naik dan sebaik tak panjat atas tu. Pening banyak. Ada agama Islam kita gitu. Kita sangat menjagalah sesedih. Tapi agama lain tak lah. Agama lain tu nyanyinya. Kalau Kristian tu hak jenis negro punya itu tu Allah. Bakal duduk guling situ lah kalau Yahudi dengan trompet dia.
Memang itu kononnya mampu menyebabkan mereka mencapai bukan makrifat, mencapai apa dia, fana. Mencapai tahap tu. Nah, dan kita tengok mereka pun memang mencapai lah. Nah, menggelopor belakang gitu. Baik. Tapi benda yang sama, kita perasan ke tidak, tu ada dalam upacara-upacara yang kita sebut tadi ni. Menara, makyung, apa semua, kuda kepang. Kalau orang Jawa tu banyak lagi lah. Apa, dipanggil apa? Menyusup apa? Begitulah lebih kurang. Nah. Duduk menari, bunyi gamelan dia tu. Kalau kuda kepang tu, siapa tak sedar diri lah. Berguling-guling. Nah, tu. Jadi, benda tu kita kata, laisa minal Islam lah. Tak mari daripada agama ini. Nah, baik. Banyak kajian-kajian dibuat, antaranya bahan bacaan lanjut topik ini, unsur-unsur menurun dalam persembahan teater Melayu tradisional oleh Datuk Dr. Amran Kasimin. Ni antara pengkaji Labidani lah. Dia sendiri itu tukar rawat, guru dengan Ustaz Datuk Dr. Harundin. Darussifat tu. Dia ambil calon UMNO, Datuk Dr. Harundin kekang apa. Tapi baiklah dua tu. Anak murid dengan Datuk Guru lah. Begitu. Tapi kajian-kajian dia luar biasa. Dr. Amran Kasimin ni, kajian-kajian dia daripada master dia, PhD dia memang saya rujuk belakang. Luar biasa. Untuk bincang benda yang kita duk bincang ni. Antara kajian PhD dia kaji bagaimana satu kumpulan orang asli di Johor yang berinteraksi dengan orang Melayu di Pekan, kemudian mempengaruhi antara satu sama lain. Maksudnya orang asli bila keluar pergi Pekan, interaksi dengan orang Melayu, dia belajar dengan orang Melayu cara berfashion, pakaian, apa semua begini. Dan orang Melayu pula ambil daripada orang asli apa dia? Sihir. Benda-benda ni. Benda-benda santau lah apa semua ni. Sebab orang asli lebih power lagi dah tuan. Oi, dia punya sihir jangan main. Nah, Sabah kau Sarawak din. Kabar-kabar tak ada tu. Duduk atas kepala. Kacau. Nak kecing hilang. Sudah. Nah, kacau tu. Jangan main. Padahal benda tu khayalan, sihir lah. Nah, tapi kita, kalau dah kena, na'udzubillah min zalik, Allah Ta'ala tak lindungi nak uji kita tu, kena. Teruklah juga tu. Baik, antara lagi mantra Melayu, analisis pemikiran oleh Harun Daud. Ini memang dia kumpul satu setebal itu. Mantra-mantra Melayu yang ada di Malaysia ni, dikumpul daripada mulut-mulut orang yang duk hafal lagi. Dan kita dengar orang baca mantra ni sedap tuan-tuan. Kita duk fikir lagu mana lah, dia duk hafal. Baik-baik. Macam pantun ni tu dengan penuh. Dengan panjang, setengah jam, sejam. Dia boleh duduk. Kurang. Puh kanan, puh kiri, puh atasmu. Kita dengar, Pak Cik ni. Apa ingat dia? Kita suruh baca, apa dia? Al-Mulk sikit sudah. Belik lidah selalu. Tu pelik tu. Dia boleh hafal benda tu. Nah. Allah Rabbi ya Karim. Baik. Seterusnya, dan ini satu topik yang menarik lah. Boleh dibuat kajian lanjut lagi. Tentang itu. Orang sastra, dia tengok benda ni sebagai ada unsur estetika sastra. Kesenian, bahasa tu. Jadi dia tak kaji unsur apa kesan pada akidah. Adakah baik-baik itu syar'i ke tidak? Apa makna sebenar? Duk panggil syaitan iblis mana? Tak tahu tu. Dia tak bincang tu. Dia kata, ni khazanah. Yang mesti dipertahankan. Bahkan guru saya sendirilah. Dia kata sebenarnya mantra-mantra ini dibaca semata-mata seolahnya nak bagi tiup semangat lah. Macam Mak Saleh dia punya pom-pom girl tu. Maksudnya dengan baca mantra tu memberi satu tiupan semangat. Itu saja dia kata. Bukan kata nak panggil syaitan iblis pun. Tapi yang jadinya adalah kawan tu duk marinya. Sebab memang dalam lafaz tu memang dia adaptasi dan disebut nama-nama si fulan. Panggil 2-3 kali, marilah kawan tu. Duk bertapa seorang-seorang dalam gunung. Nah, baca ni. Ulang. Mari sungguh lah. Anak apa cucu? Kita pun kata, Syekh Qadir Jilani mari dah.
Siapa dia tu dah mari tu. Baik. Khurafat, tahyul dan mistik dalam mitos dan legenda. Mitos, legenda, dongeng, epik ni lebih kurang sama lah. Berbeza tapi lebih kurang sama. Bermaksud cerita-cerita dulu yang diangkat daripada cerita sebenar tapi tokoh tambah kemudian. Dikenali sebagai cerita rakyat ataupun dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai folklore. Kemudian menjadi folk belief, kepercayaan tradisional lah, kepercayaan tradisi asal. Dan ia berkembang dalam bentuk sastra lisan. Disampaikan melalui lisan. Tu ayah cerita pada anak, anak cerita pada anak, cerita. Yang asalnya cerita 2 minit je. Turun pada anak, tambah jadi 10 minit. Turun lagi, jadi 15 minit. Hantu sanak dia tu tak jaga tu. Sanak daripada dia punya lafaz tu, bil makna. Jadi terbuka kepada tokoh tambah yang cukup luar biasa. Jadi, dari sudut kreativiti, maka golongan pengkaji sastra kata, ini kreatif lah. Cerita yang sikit, kemudian boleh dikembangkan jadi cerita yang dengar cerita ceramah Isra' Mi'raj. Zaman tu kita bayar, zaman elektrik tak ada, orang Melayu tak erti baca belaka. Ada ustaz import mari daripada Yaman ke mana, boleh dah bahasa Melayu sikit, teller-teller tu cerita Isra' Mi'raj. Jadi masyarakat ni pergi dengar. Di istana ke, di masjid ke masa tu. Dengar. Nah, balik tu nak cerita balik. Cerita dengar apa tadi? Oh, cerita hebat Nabi Muhammad. Naik borak. Lagu mana borak? Dia tak ingat, dia tak apa ingat dah. Tok guru dia cerita ke apa tadi? Borak ni satu binatang sakti lah. Sepatah kilat. Lagu mana rupa? Kuda, nak kata kuda, tidak kuda. Nak kata kambing, besar lagi. Keldai ke? Bolehlah keldai. Lepas tu hebat tu lagu mana terbang? Ada sayap. Dia mula. Jadi cerita borak tu saja, dia boleh kembangkan lagi. Jadi satu binatang yang luar biasa. Menarik didengar, ada seumpama. Apatah lagi yang dengar tu, yang menceritakan balik adalah tukang karutnya, datuk selampiknya. Lagi sedap lah dia karah tu, dia karut tu. Itu tradisi. Tradisi. Ia adalah cerita tadi, perekaan dan penciptaan cerita-cerita ini mempunyai motif-motif yang tersendiri. Antaranya untuk mendidik. Asalnya untuk mendidik lah. Meningkatkan nilai moral, menakut-nakutkan rakyat bawahan. Cerita-cerita raja ni anak dewa, tulah, cakap jangan tengok putih mata, pakai baju kuning jangan pakai baju kuning, nanti kena tulah. Itu benar-benar tu penting untuk mengekalkan kestabilan status raja tu, supaya orang lain tak berani derhaka. Itu penting. Raja-raja Melayu ni belaka mari daripada mana? Jalur daripada Bukit Siguntang. Daripada mana? Daripada Maharaja Mahameru lah, apa semua gunung Mahameru begitu-gini. Nah, ada tu lahir daripada buih di tengah laut. Tu dia. Sakti. Ada pula duduk memerintah dah sekejap, tiba-tiba bermimpi jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun Islamkan dia. Sedar-sedar esok, dia punya anu tu siap sunat. Kan kemah gitu. Tu ada tu dalam Suratus Salatin. Jadi cerita-cerita lagu tu penting. Tiba-tiba dia nak kahwin. Siapa dia mari jadi saksi mengkahwinkan dia? Siapa dia? Nabi Khidir alaihi salam. Tu dia, kemah gitu. Cerita lagu tu lah. Dari dulu sampailah zaman, boleh kata tahun 1900 awal moden kita ni, berlega dalam masyarakat. Tiba-tiba mari ustaz-ustaz tahun 90-an 2000 ni, nak cerita sahih tak sahih. Pening kepala dia. Tak je dengar ni. Dulu apa saja sahih belaka. Ni awak balik ni nak cerita sahih, ni tak sahih, ni sahih. Mari mana ni? Jadi kita pula salah. Tradisi. Tradisi. Baik, katanya lagi apa dia? Mengangkat satu-satu subjek dengan pelbagai kelebihan seperti kesaktian dan memburukkan sesuatu subjek dengan pelbagai jenis pengakhiran yang tidak baik. Makanlah, pergilah ataupun kahwin, contoh. Orang Jawa dengan orang Minang ni
Berentamlah kata mereka ya. Engkau kahwinlah dengan dia dah cinta, tak kira cinta buta. Maka lelaki Minang nak kahwin dengan bini Jawa. Pantanglah, orang Minang pun pantang, orang Jawa pun pantang. Maka mula ada cakap-cakap siapa yang kahwin cross dia punya ethnicity ni, Jawa kahwin Minang, Minang kahwin Jawa, kahwin Sunda, kahwin Batak apa semua ni, nanti anaknya akan jadi cacat. Contoh. Semacam kita tua dulu sebut apa? Mandi Safar. Inilah bulan Safar. Kecelakaan bulan Safar. Dan itu adalah Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Karya Al-Buni yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi itu. Yang menjadi kitab-kitab muktabar ilmu hikmah. Menurut setengah tutup guru pondok tu. Pening kita mikir, tu kitab sihir. Siapa nak jadi ahli sihir, itulah kitab dia. Penuh dengan amalan-amalan nak puja setan, nak panggil iblis apa semua lain tu. Tapi sebab sudah diterjemah daripada bahasa Arab, pergi ke tulisan Jawi, bahasa Melayu, kitab kuning, kitab muktabar. Sudah kata. Itu realiti. Jadi pelbagai benda lah tu yang bermasalah. Dia ajar, ni ilmu betul, ilmu hikmah. Maka dia ajar malam Safar. Bulan Safar ni, bulan sial, banyak sial. Ayam banyak sesemua tu. Ayam pun peng. Tu kena Safar dah tu. Safar mari dah tu. Dia kata. Maka adalah mandi Safar. Aktivitinya. Satu. Ada yang lebih teruk apa dia? Barang siapa yang bersama dengan isteri dia pada malam-malam bulan Safar, takdir Allah lekat anak. Lahir anak tu jadi bengong. Biar betul. Ada tu. Ustaz dah buat ceramah, dah ceramah. La haula wala quwwata illa billah. Apa akidah lagu tu? Akidah apa lagu tu? Percaya pada benda-benda sial majal macam tu? Sial pada hari. Sedangkan Islam, ya Rasulullah bawa akidah tu untuk hilangkan benda tu. Mau kontradik. Baik katanya lagi, ironinya mitos, legenda, epik dan dongeng boleh dimanipulasikan oleh sesiapa sahaja yang pandai bercerita berdasarkan keperluan dan kepentingan semasa. Meskipun kemudian sebahagian besar daripada mitos, legenda dan dongeng ini kita jumpa dalam hikayat yang bertulis, namun ia dijadikan sebagai satu bentuk pengungkapan pengarang bagi melapisi makna sebenarnya. Ia sengaja ditulis secara bercampur aduk antara fakta sejarah dan mitos, legenda dan dongeng. Demikian kaedah kepengarangan zaman awal Islam di alam Melayu, pasca era Hindu dan Buddha, sebelum munculnya era sastra kitab. Antara contoh terbaik karya yang mempunyai unsur tersebut adalah Hikayat Hantuah, Sulalatus Salatin sendiri. Ini siapa belajar sastra sekolah dulu biasa. Antara buku kajian tentang topik ini adalah Malay Folk Belief, An Integration of Disparate oleh Profesor Emerita Dr. Muhammad Taib Osman. Ni dulu bekas punya Chancellor, satu masa dulu. Pro Emeritus Datuk Dr. Muhammad Taib Osman. Dia kaji, ada buku PhD dia sebenarnya. Dan juga ada satu lagi, iaitu oleh Profesor Dr. Ismail Hamid. Ni rujukan utama saya dalam siapkan PhD. The Malay Islamic Hikayat. Nama The Malay Islamic Hikayat tu, tapi penuh dengan campur aduk yang merosakkan citra riwayat-riwayat Islam. Khususnya cerita Nabi dan Rasul. Bercampur aduk. Ada masa nanti kita dedahkan data-data yang kita dapat daripada teks tersebut. Tak payah bagi jauh. Cerita mukaddimah tu terus Nur Muhammad selalu dah. Nur Muhammad ni mari mana, dia kemudian dia ambil, dicelup dalam lautan hikmah 70,000 tahun. Maka dia pun keluar. Tak cukup lagi. Celup pula dalam laut ni. Lain. Luar biasa, tuan-tuan. Memang pelik sungguh. Baik, seterusnya khurafat, tahyul dan mistik dalam kepercayaan hantu. Boleh dikatakan setiap negara dan bangsa di dunia ada hantu versi mereka masing-masing. Ini termasuk orang Melayu di Nusantara ini. Di Malaysia sendiri, Melayu dengan hantunya, Cina dengan hantunya, dan India dengan hantunya. Termasuk etnik-etnik lain sekalipun. Sabah Sarawak ada hantu dia sendiri. Apa ni? Sunang Bolong ada. Kinabalu tu. Jadi filem tu.
Tom Birwo, semangat hutan yang menjaga gunung Kinabalu itu. Dia di novelkan dan difilmkan on novel Ramli Awam Mursyid. Tu penulis yang hebat tu. Baik. Pak Saudara Din rupanya. Baik. Kemudian katanya lagi, kepercayaan mengenai hantu bermula daripada kepercayaan terhadap semangat atau mambang yang kemudian berkembang kepada roh orang mati dalam keadaan tidak baik, su'ul khatimah, bertukar menjadi hantu. Kepercayaan mengenai hantu tidak pernah wujud dalam mana-mana ajaran agama tauhid. Ini kerana wahyu daripada Allah hanya mengatakan selain daripada manusia, syaitan yang membuat kejahatan dan maksiat kepada Allah adalah daripada kalangan jin. Iblis sendiri adalah berbangsa jin. Dan suratul Kahfi, kalau tengok nota kaki itu belakang, muka surat berapa tu? Nota kaki 20. Dalam surah Kahfi ayat 50. Ada istilah, ada dikatakan apa dia? Kana minal jinni. Apa nama? Allah berfirman, usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam. Iblis sujud kepada Adam, ya. Semua sujud kepada Adam illa iblis, malaikat iblis, kana minal jinni, maka dia itu daripada kalangan jin. Ayat ini menunjukkan iblis adalah salah satu bangsa daripada bangsa jin. Diperbuat daripada julat api, mimma rijim minna, daripada julat api. Nah, itu. Jadi jin tu sendiri ada puak-puak bangsa dia. Iblis paling teruk sekali. Ada hak Islam, ada ifrit, ada pelbagai lah. Kita baca doa, apa nama? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin jantan, jin betina. Ataupun syaitan, apa nama? Iblis jantan, iblis betina. Itu menjadi dalil bahawa jin ada jantan betina. Nah, itu seumpamanya. Baik. Antara yang bahas hal ini dengan baik, sihir, jin apa semua ni adalah wiqayatul insani minal jinni wasyaitan. Kata Syekh Wahib Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Terjemahannya pun bagus. Katanya lagi, kepercayaan orang mati dalam keadaan tidak baik, su'ul khatimah tadi, kemudian bertukar menjadi hantu adalah ajaran dalam akidah agama Buddha dan Hindu. Itu ada dalam kitab dia, memang jelas sebut. Oleh sebab orang Melayu di Nusantara pernah menganut agama Buddha dan Hindu dicampur pula dengan percayaan lama mereka tentang semangat atau mambang, maka konsep hantu diterima dan diyakini juga sekaligus bersama penerimaan mereka terhadap konsep iman ke dalam Islam. Jadi ni apa dia? Campur belaka. Islam terima 100%, hantu-hantu pun tak tinggal juga. Katanya Profesor Emeritus Datuk Zakaria Setapa, kalau dia seorang Muslim yang baik, semayang sunat apa semua, pergi haji dah, kalau dia belah hantu raya pun dia tak nak tinggal juga. Hantu raya tu dia simpan. Ada gunanya itu. Dah. Baik. Semayang tak tinggal. Nah. Haji 2-3 kali dah. Tapi hantu raya, steady. Biar duduk situ. Sebab ada guna. Tu macam mana tu? Tu masalah dah. Kemudian katanya lagi, ironinya kedua-duanya adalah bersalahan antara satu sama lain. Kita tidak menolak adanya gangguan makhluk halus dalam pelbagai cara terhadap manusia ataupun jin lah sebenarnya di situ. Cuma Islam mengajarkan bahawa ia bukan daripada hantu, tapi sebenarnya daripada iblis jin. Itulah. Bagi memahami hakikat hantu jin iblis ini, antara buku yang bagus dirujuk antaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali tadi, ada juga daripada Syekh Mahmud Al-Misri, ada juga satu buku yang dikarang oleh seorang Cina sebenarnya. Dia panggil Kitab Pengetahuan Hantu Malaysia. Dia kumpul hantu-hantu orang Malaysia ni. Buku kecil ya. Tapi dia macam kamu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Hantu Lansui. Ni. Hantu apa. Ada komus. Komus kecil. Menariklah. Bahkan ini dia tak had kepada orang Melayu saja. Sebab hantu Malaysia. Jadi boleh belaka. Jangan ada hantu Madani ke apa-apa sudah. Nah, hantu Hadari, hantu Wasati. Tak ada. Ni cerita hantu. Kemudian Ustaz Ahmad Ikram kita ada juga tulis buku dulu dengan PTS, Karut Apabila Iman Sekadar Teka-teki. Pun ada cerita juga macam mana dalam agama Hindu dan Buddha berkembangnya konsep hantu ni. Iaitu roh orang mati lah.
Orang mati, roh dia tu tidak husnul khatimah, tak mencapai nirvana, maka dia, apatah lagi jika mati dia tu dalam keadaan yang mengerikan, kena bunuh ke apa semua, ataupun ada hutang tak bayar ke lagu mana, maka roh dia tu akan kacau orang. Tapi roh orang Cina ni lapar, sedih, dia gitu. Nah, dia buat dia buat joke jugalah. Geng-geng Cina ni pun buat joke juga. Dia kata, pelik hantu kita ni kata. Tengok hantu orang Melayu, lawa-lawa, langsui. Hantu kita ni lapar. Hak ni tak cukup makan kan baju. Dia buat joke sama dia. Tak apalah. Baik. Ya, tu tengok tu, hantu orang Melayu. Apa, langsui, bukan langsui apa? Pontianak, Harun Sunda Malam. Siapa dia? Siapa dia berlakon? Maya Karya, comel dia kata. Tak kira hantu Cina. Boleh pergi situ, ada ni stand up comedy punya cerita lah ni. Kemudian ada satu buku lagi, Kau Sembah Apa, ni memang buku-buku yang kalau kita baca Ustaz Ikram punya buku ni memang mencerahkan lagi lah. Banyak mencerahkan. Kemudian ada juga Tahyuk dan Kepercayaan Haji Mukhtar Makdum ni buku lama, nipis saja. Tapi buku lama betul, tahun 60-an begitu. Saya ada 2-3 dan PDF dia. Baik, dan dia ni bila dia tulis tentang tahyuk dan kepercayaan, dia tak faham dari sudut hukum. Dia mengumpulkan. Dia tak tengok sendiri ya. Dia kata dia tidak hukum, bukan kerja dia. Itu cara kita buat kajian. Baik, khurafat, tahyuk dan mistik dalam sihir dan ilmu hitam. Sihir, ilmu hitam atau juga dipanggil dalam bahasa Inggeris sebagai black magic, sangat berkait rapat dengan ritual, jampi serapah dan interaksi dengan jin iblis. Amalan sihir disebut dalam Quran. Yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut ila akhir itu. Suratul Baqarah. Dan mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Zaman Nabi Musa dengan Firaun, tukang sihir ada kedudukan yang tinggi. Dianggap sebagai orang hebat lah, VVIP lah tukang sihir ni. Lepas tu Ashabas Sabti, bukan Ashabas Sabti, Ashabul Ukhdud, yakni lelaki, seorang remaja yang belajar dengan tukang sihir dan juga belajar dengan ulama abid sekaligus, dan akhirnya tes ilmu dia kerana diganggu oleh binatang tengah jalan. Jadi akhirnya panjang cerita tu dalam Quran, dia pun kena bunuh belaka, dia pun kena nak dibunuh tak mati-mati, sehinggalah dia kata Bismillahirrabbilghulam itulah, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Dan mempunyai sejarah dalam Islam, sihir adalah dosa besar yang ketiga, as-sihru. Yang pertama asyirku billah, yang kedua al-qatlun nafs, bunuh. Ni al-Imam Az-Zahabi punya maratib ataupun susunan. Yang ketiga as-sihru, sihir. Yang masalah kita ni, kita jadi keliru kerana Tok Bomo Pawan Dukun ni dalam satu masa kita tak rasa dia buat sihir. Kita rasa dia berubat kapung. Di sinilah halusnya permainan itu. Kita pun tak boleh nak mudah-mudah kata kita jumpa Tok Bomo tu, guna sihir ni tak boleh tu. Kadang-kadang dia menguruk ya. Sebab orang Kelantan ni Tok Bomo belaka. Dia pergi menguruk pun Tok Bomo. Dia pergi jumpa bidan pun Tok Bomo belaka. Jadi dia tak, macam saya kata saya pergi selatan Thailand, kawan saya ada di Naratiwat. Nama dia Romel. Nak pergi mana kita ni meh? Kawan nak pergi jumpa Momo betah. Bomo, rusing kita. Gigi klinik swasta. Bomo, dia panggil Bomo. Doktor. Ataupun up sikit, dia panggil Tobik. Nak pergi jumpa Tobik. Apa Tobik apa? Kita Tobik macam Cina, nak pergi aku pancer lah. Ada doktor, hospital. Dia Tobik Bomo. Istilah dia. Tapi yang kita masukkan di sini adalah Bomo, hok memang. Dia ada satu lagi istilah dalam Kamus Dewan, dia panggil Swangi. Swangi ni Bomo hok confirm guna sihir. Ada pun Bomo ni sendiri masih lagi di tengah-tengah. Kalau dia merawat tak langgar syarak, atau Bomo biasa. Boleh lagi kita guna khidmat dia. Sekadar guna herba, menguruk, atau okey. Fisio. Tapi kalau kita tengok dia merawat tu dah campur dengan mantra, panggil setan, iblis, begitu begini. Jampi serapah tak tahu apa, mambang tak mambang keluar habis, mandrem. Kita kata tak boleh ni. Kita pun boleh rasa, tuan-tuan kalau pergi tengok. Ada setengah perempuan ni berkembang begitu.
Tapi orang yang pergi dapat rawatan dia ni puji, Allah hebat. Siapa tu tahu selalu dah. Nak ni kan? Tahu. Orang kita ni dia emis dengan benda lagu tu, sakti ni. Ya, dia buat kedai kopi, mau saya pergi tu, tok mama saya tu, oh dahsyat. Kita siapa naik dalam rumah tu, duduk tu bagi tahu dah. Tahu dah nak apa ni. Apa orang tengah telefon dah bagi tahu. Tahu sungguh lah. Itu satu cara. Satu cara lagi memang guna jing lah. Memang tahu lah. Kau ring kau lagu mana. Memang tak mustahil. Nah. Dan kemudian. Orang kedua pun kata. Tak hebat lagi. Tok bomo kami jumpa ni. Baru masuk pagar. Tak ada nak atas rumah lagi. Bagi tahu dah. Tak apa dah tahu nak apa. Itu jadi satu benda yang. Orang kita ni sebahagiannya minat untuk nak, sebab dia rasa takjub, sakti tak dia. Oh, jumpa dia ni, oh dahsyat, kebar. Kita duduk dengan dia tu, sepanjang berapa jam malam tu, nyamuk duk gigit ni, tak rasa apa. Kita kata tu bukan kebar tu. Dia ni, lumpuh separuh badan. Tak rasa apa. Maksudnya, bila nampak benda pelik sikit, kesimpulannya, kesaktian karamah. Jumpa orang makan nasi, oh hebat. Apa makan nasi, RM5 tak berhenti. Oi, kalau orang biasa tak boleh makan RM5. Kita kata tu bukan sakti ke karamah, tu pelahak tu. Maksudnya, ajarkan ada saja bentuk luar biasa, terus disimpulkan itu karamah, itu kesaktian. Ini kepala otak yang cukup-cukup khurafat. Cukup-cukup khurafat. Tapi dia pandailah, dia tak katalah wahyu apa nama, benda tu adalah mukjizat ke, dia tak kata. Habis terik, dia kata karamah. Benda tak mustahil Allah Ta'ala nak bagi. Tu. Kita kata Allah Ta'ala memang tak mustahil nak bagi, tapi kelih kawak ni mustahil. Semaya bel pun tidak. Mengaji pun tak erti, nak karamah. Macam fatihah pun tak betul. Ini benda-benda asas tadi tu. Tidak dilihat. Sebab tu tok guru golongan sufi, golongan mengaruk ni, yang melampau ini, kalau kita tengok dia baca Quran, cara dia semayang, tak betul. Tuan-tuan. Tapi diangkat. Sebab pada mereka, baca Quran betul ke tidak, tak penting. Ngerti tajwid, ada ilmu, tak penting. Yang penting, ada orang kata, dia dapat ilmu direct pada Allah, ladunni. Itu penting. Jadi bila lagu tu, levelnya, ikut surah Kahfi, Nabi Khadir, tinggi lagi pada Nabi Musa. Dia duduk situ tu. Sebab tu dia nak sangat cerita Nabi Musa tu. Oh, dia uli juga cerita Nabi Khadir dengan Nabi Musa tu. Soalan cerita tu nak kata apa dia? Nabi Khadir lebih tinggi kedudukan pada Musa AS. Oh, ini akidah something wrong somewhere. Memang karut. Sebab tu kita bawa naratif tempoh hari, terbalik. No. Cerita ni Musa watak utama, bukan Khadir. Khadir watak sampingan sahaja. Khadir tak bawa syariat. Khadir tak bawa syariat pada umat. Dia tak ada umat pun. Seorang-seorang dia je. Dan dalam Quran tak sebut pun nama dia. Quran sebut seorang lelaki, rajulun salih, itu saja. Tak ada pun sebut nama Khadir mulai daripada hadis. Yang kemudian pembantu dia Yusha bin Nun jadi nabi penerus dakwah dia tu. Itu saja. Tapi geng-geng ni dia minat dia. Bukan geng ni saja, majoriti mufassir bila baca minat cerita Khadir. Berbanding fokus kepada Nabi Musa AS. Jadi ia seolahnya bagi satu perspektif, kalau ada jumpa lelaki yang lagu tu, walaupun dia buat benda-benda pelik macam mana pun, disebabkan dia ni adalah seolah-olah macam Khadir dapat kelebihan, tidak mengapa. Kita tanya balik, awak Nabi Khadir ke? Ustaz awak tu Nabi Khadir ke? Ada. Lepas tu kalau tak Nabi Khadir, mana boleh nak samakan? Tu dia punya masalah itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Baik, katanya lagi di sini,
Namun di alam Melayu istilah berubat dan ikhtiar menjadikan amalan sihir oleh bomoh, pawan, dukun, poyang, tukang nujum, tukang tilik sebagai adat warisan dalam berubat, sedangkan pada hakikatnya ia adalah sihir. Campur aduk antara perubatan tradisional yang menggunakan herba dan kepandaian fisioterapi seperti mengurut dengan pelbagai jenis ritual dan mantra menjadikan ia keliru bagi difahami dan dikenali sebagai sebuah sihir. Mutakhir ini juga memperlihatkan kaedah ruqyah syar'iyyah, jampi patuh syariat, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga telah berlaku percampuran yang agak dahsyat, sehingga kita boleh jadi keliru sama ada seseorang ustaz, quote and quote dalam kurungan itu, perawat tu, benar-benar seorang perawat yang patuh syariat, atau sebenarnya seorang bomoh yang tidak patuh syariat. Keliru tuan-tuan, keliru. Antara buku yang bagus membicarakan isu ini adalah Amalan Sihir dan Ayat Al-Quran oleh Abdul Bashir Muhammad, mulai Poison, Charm and Cure. Ini semua buku-buku yang berkaitan kajian lah. Dia tak jelaskan hukum, dia berkaitan kajian. Sihir, Perbuatan Rawatan dan Pencegahan oleh Khadir Ahmad. Ni adalah pensyarah UM. Ada di sini sebenarnya umur dia ni. Mana dekat dengan tu. Dekat dengan Paya Jarah punya Pasar Malam luar tu. Dalam sikit ada perumahan baru, duduk di situ, Dr. Khadir. Dia ni memang Darul Syifa punya orang lah. Cuma di peringkat master PhD bidang hadis, dia kumpulkan semua hadis sihir dalam Sunnah Sittah. Ini menarik kajian dia, menarik. Kemudian ada lagi Santau sebagai satu cabang ilmu sihir oleh Amran Kasimin juga. Amalan Sihir Masyarakat Melayu, satu analisis oleh Amran Kasimin juga, tebal buku tu, setebal itu. Sihir, satu amalan kebatinan oleh Amran Kasimin juga. Memang khijariyah lah tu. Tanda sihir dan kekuatan roh untuk mengatasinya oleh Amran Kasimin juga. Nah, memang bidang dia. Cumanya dia meninggal dah lah. Baru juga sebenarnya. Dalam setahun, 2-3 tahun ni baru. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga kita ambil manfaat daripada karya-karya beliau lah. Baik, khurafat, tahyul dan mistik dalam adab pantang larang. Sikit lagi Dan petua. Ni satu hal juga ni. Adab pantang larang dan petua pada peringkat awal tamadun orang Melayu dan tamadun lain disampaikan daripada mulut ke mulut juga untuk tujuan tertentu. Nah, duduk atas bata, nanti punggung bisu. Nyanyi di dapur, nanti nikah dengan orang tua. Budak tu pun jawab, molek lah dengan orang tua, kaya. Dia pun menyanyi lagi. Tujuan asal kebijaksanaan untuk nenek moyang kita adalah untuk nak nasihat. Cuma dia kreatif. Kita pun tak kerti. Tapi orang Melayu dia kreatif. Dia dekat dengan alam. Sebab tu pantun kita, syair kita ni penuh dengan unsur alam tu. Flora, fauna. Buah nangka, apa nama? Buah nangka di luar pagar benda tu. Ambil galah tolong jolokkan lah. Pembayang dia dengan dia punya tu, tu ada falsafah yang tinggi tu. Para pengkaji sastra nak faham bagaimana orang Melayu dulu yang tak ngaji sekolah, tak pergi luar negara, tak belajar di Azhar di Mesir, tak belajar di Oxford, tak belajar di mana-mana, mampu mengungkapkan pantun-pantun itu dengan penuh kebijaksanaan dan mendalam makna dia. Ini luar biasa. Ini luar biasa, tuan-tuan. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong. Kenapa buah cempedak? Ada sebab tu. Kena syarah. Jangan mamai. Pantun tu matan. Kalau dengar ahli dia syarah, tuan-tuan, macam kita dengar tok guru kita syarah hadis. Kenapa buah cempedak dalam banyak-banyak buah? Kerana buah cempedak ni, begini. Syarah. Dia tak boleh letak buah tembikai ke situ, tak boleh. Sebab pembayarnya kena-kena dengan pukul tu. Cempedak? Jiran punya di luar pagar. Apa nak joloknya? Maksudnya, tak tahu hukum halal haram ni. Adik, menariklah kita dengar peralik lah. Tapi nak katanya kita tak boleh nafi, tok nenek moyang kita ada kebijaksanaan. Dan setiap bangsa ada kebijaksanaan itu. Sebenarnya. Masalah mari, barbarian berlaku. Ni semua adalah barbarian dan juga satu lagi, dia panggil apa dia? Dia tiga. Civilized, barbarian dengan savage. Tak savage, barbarian. Dua tu. Savage tinggi sikit pada barbarian. Nah.
Mereka civilized belaka. Kulit putih civilized lalu. Kulit perang hitam, ni barbarian dengan savage tadi. Ni mereka punya status yang mereka cipta lah, untuk membahagikan manusia. Jadi tok nenek moyang kita ni nak nasihat, dia nak nasihat je. Tapi dia tak reti. Bukan tak reti, dia jadi tak boleh nak nasihat direct. Jangan duduk atas bantal tu untuk letak kepala. Tak sesuai kamu letak punggung tu. Itu je cerita dia. Tapi janganlah duduk atas bantal, nanti keluar bisu tu. Ni jauh tu. Nah, tapi itulah kehebatannya. Cerita Puteri Gunung Ledang kita bincang dah sebelum ni tu. Syarat-syarat berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang tu kan. 7 dulang, hati nyamuk. Allah, pening kepala kita mikir. 7 dulang, hati kuman, otak nyamuk. Apa lagi? Zaman tak ada. Mikroskop tak ada lagi zaman tu. Duk main kuman dengan hati dengan jantung pula tu. Hati dengan otak pula tu. Lagu mana nak fikir tu. Tapi rupa-rupanya bila tengok, ianya satu sindiran yang keras kepada raja-raja ni dulu oleh penulis dia sendiri dalam istana. Nak cakap direct, habis kepala, dia kona jauh. Nak ceritanya raja dulu, kalau dia nak by hook by crook, langgar belaka pun dia nak juga. Sampai kan, kelar tangan anak tunggal dia, putera mahkota pun sanggup. Sebab apa? Nak berkahwin dengan puteri yang paling cantik di rantau ini, yang dia kalau dia kahwin dengan Puteri Gunung Ledang tu, megahlah dia di kalangan sultan-sultan raja-raja lain. Itu sebenarnya. Nah, sanggup tu, sampai tahap tu. Itu sindirannya. Puteri Gunung Ledang tu ada ke tidak, tak tahu tu. Ya dia pening-pening mari nak tapa di Gunung Ledang, gunung-gunung di Jawa tak ada. Jadi, banyaklah benda boleh besar. Nah, lepas tu sampai sekarang lah orang duk jogging ni, Mastika punya cerita pula ni. Nak pergi naik atas Gunung Ledang, jumpa dengan nenek kebayang. Ada lagi tu. Allahu Rabbi ya Karim. Ada benda tu. Tu menariknya yang namanya tradisi ataupun untuk nenek moyang kita. Di sebalik kebijaksanaan, dia panggil kearifan lokal, pemikiran mereka yang begitu sekali kompleks dan berseni, yang estetik, itu bercampur pula dengan benda khurafat, sedang elok belaka. Dia jadi satu proses bersama yang luar biasa itu. Baik, katanya lagi apa di sini? Ia tercipta hasil daripada pengalaman hidup orang tua-tua dalam hal ehwal berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Namun sebahagian besar daripada adat, pantang larang dan petua ini bertentangan dengan syariat Islam, khususnya akidah Islam. Justru ia perlu ditolak kerana boleh menatijahkan kesan yang besar, khususnya kepada akidah seseorang. Sebahagian besar adat, pantang larang dan petua ini pula adalah hasil pengaruh daripada peninggalan nenek moyang kita yang pernah menjalani kehidupan sebagai seorang yang percayakan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Maka tidak pelik pengaruh ajaran yang kepercayaan Isme ataupun Islam ini, itu semua masih tersisa sebab Islam datang ke alam Melayu. Apatah lagi Islam di alam Melayu memang tersohor dengan Islam yang meraihkan kebanyakan aspek warisan adat budaya. Dakwah dulu, dakwah yang bukan bentuk peperangan dan conquerors, tapi bentuk penerimaan kebudayaan. Bentuk yang begitu sekali bertolak ansur itu. Dan adalah teori kata wali-wali Songo ni, sebahagiannya yang duduk buat guna Bukit Dikir Barat, wayang kulit lah apa semua ni, memang niat asalnya begitulah, nak meraihkan dulu, lepas tu barulah baiki. Tapi apa yang terjadi adalah akhirnya tak ada nak baiki tu. Jadi diadaptasilah selamatannya, apa lagi. Jadi setakat tu ya. Tak ada nak counter balik. Atau ada teori yang mengatakan begitulah. Ada kata itu memang cara dia lah. Dia melihat itu tidak bercanggah dengan Islam, boleh terima begitu. Baik, katanya lagi di sini, antara buku yang bagus membincangkan bab ini adalah Ada-Ada Orang-Orang Melayu yang Bertentangan dengan Akidah Islam oleh Ismail Awang. Ini buku kecil saja, lama dah terbit ni, 90-an lagi. Kemudian ada lagi Kebudayaan Asli Melayu Tua 1 dan 2. Ini pun menarik juga. Dia senaraikan buku kecil saja.
Ada lagi pantang larang orang Melayu tradisional oleh Wan Ramli, Wan Muhammad dan Hanafi Daulah. Ni dia buat point 1, 2, 3. Saya memang ada cita-cita nak syarah ni. Dia buat point. Begini lagu mana. Berbunyi, terdengar hantu, burung-burung hantu. Maksudnya ada orang nak mati malam tu. Jadi apa syarah sebenar tu? Matlamat, dia mesti ada idea di sebalik sabak wuruk lah kalau hadis ni. Macam mana idea tu muncul? Mesti ada. Dan benda ni tak boleh nak pandai-pandai lah. Memang kena cari orang tua-tua yang mahir. Kena carilah apa dia. Hidup-hidup lagi umur 100 lebih tahun. Dan mahir bab ni. Nak tanya dia, kenapa berlaku gitu? Tadilah, cempedak tu. Kenapa cempedak? Kenapa tidak nangka? Sebab nangka orang tak kait. Cempedak orang kait. Kalau ke mana? Ada dia punya alasan tu. Adab dan persepsi masyarakat Melayu menurut perspektif Islam oleh Basri Ibrahim. Ini buku baru Dr. Basri. Akhir sekali di sini dia kata, khurafat, tahyul dan mistik dalam penujuman ataupun peramalan. Ada 2 poin. Penujuman dan peramalan ada kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan ritual-ritual sihir dan ilmu hitam. Ia lebih kepada satu bentuk tilik nasib dan ramalan tentang masa depan mengenai seorang individu atau peristiwa. Islam mengharamkan kepercayaan dan perbuatan ini sama sekali. Ia adalah satu daripada dosa besar, sama ada si pelaku atau orang yang meminta ditilik nasib, walau apapun kaedahnya. Hari ni canggih lagi, pakai guna online belaka. Masuk tarikh, masuk ni tekan. Keluar. Main-main, bukan percaya pun. Masa tu, boleh 3-4 kali. Jadi sungguh lah. Selesai masalah. Gitu semua lah. Nah, dan di sini ada satu buku kajian oleh Harun Daud ni, bekas doktor ataupun pekaji sastra. Dia memang kaji buku-buku yang ada ilmu nujum dalam manuskrip Melayu lama. Ada sungguh. Ada. Minat. Baik, akhir sekali di sini dia kata khurafat, tahyul dan mistik dalam senjata tradisional. Ni siapa dia? Orang minat sipeh kerih ni. Kerih tu tak ada masalah. Sipeh lah. Tapi duk percaya kerih ni jatah, kerih ni betina, kerih ni kalau tak bagi, kalau tak berasak seminggu, dia menangis, jerit dia. Macam-macam. Senjata tradisional seperti kerih, lembih, tombak, keleweng. Ni keleweng orang Kelantan tahu ni. Lawi ayam, parang dan pelbagai senjata utama atau yang mempunyai ciri khas kebijaksanaan persenjataan orang Melayu sering dipercayai mempunyai unsur mistiknya tersendiri. Para pengkaji, senjata Melayu ni minat kerih. Kenapa kerih ada lock dia begini-begini? Kerih ni besi dia kersani, bersepuh emas, begitu-begini. Macam-macam lah. Dia punya teori tu. Nah, orang Sarawak, apa dia? Parang Dayak dia. Apa namanya? Kalau Kelantan keleweng ni lah. Dulu keleweng, tak takut lah. Nah, pergi Sarawak ganah lagi dia punya pedang tu. Memang untuk pacung kepala. Dan katanya orang Dayak ni, dia punya kebanggaan adalah dia akan kira berapa kepala yang dia penggal musuh dia tu. Menunjukkan status dia. Berapa? 20. Nah, level tinggi ya. Ni berapa? Tak ada satu lagi. Tak jatuh. Nah, tak jantan mana. Apatah lagi tattoo pun tak ada. Lagilah. Dia kena tattoo penuh badan baru cukup syarat dia tu. Nah, okey dah, muka surat akhir dah. Kepercayaan dan sebutannya itu kemudian maka muncul pelbagai kepercayaan dan ajaran seputar dengannya. Muncul pula pantang larang dan ritual-ritual khas dalam penjagaannya yang tidak boleh dilanggar sesuka hati. Walhal bila dikaji, rupa-rupanya semua ritual tersebut ada sebab yang begitu munasabah dan saintifik. Macam kita duk bincang sebelum ni lah, kenapa guna limau? Sebab limau tu ejen pembersih yang sangat mujarab. Kalau kerih tu lekat darah ke apa semua itu begini, anti karat dan juga anti, maksud membersihkan tu, memang guna limau tu lah apa masalahnya. Tapi limau ni, kena guna limau ni. Kena perasan. Macam-macam lah jadi teori tu. Padahal benda tu sangat saintifik. Sangat munasabah. Nah, macam kita cerita kerih pacak berdiri tu lah. Tak ada apa-apa. Fizik benda tu. Cuma hebatlah tok nenek moyang kita tu boleh cipta kerih yang boleh berdiri. Mak Saleh mari tengok pening kepala tu. Lagu mana ni? Ada sekali, this weapon we believe have spirit. Selesai masalah. Jin. Orang pun tanya kenapa ni budak-budak tanya. Ada jin. Selesai masalah. Tu.
Jadi benda yang sepatut saintifik, hebat, munasabah, akliyah, tiba-tiba jadi khurafat. Baik, kemudian ada lagi apa dia tu? Contoh kenapa dilimaukan. Sebagai contoh kenapa keris perlu diperasap dan dilimaukan. Tidak lain untuk membersih dan menjaga ia daripada karat dan benda asing, lain daripada merosakkan bilah dan sarungnya. Asasnya sesebuah senjata itu hanya sebuah senjata. Dari sudut teknologi persenjataan atau pandai besi Melayu memang diiktiraf antara yang terhebat dan luar biasa. Buktinya keris yang boleh terpacak dengan sendiri, bukan kerana ada kuasa gaib, ajaib, gaib atau jin, tapi kerana kehebatan acuan besi yang mampu mengimbangi graviti sehingga ia boleh berdiri tegak dengan sendirinya. Oleh kerana susah untuk memberi penjelasan saintifik kepada orang awam, maka kesimpulan mudahnya adalah keris tersebut ada penunggu dan kuasa gaib. Antara buku yang banyak membincangkan teknologi persenjataan Melayu adalah The Kris, Mystic Weapon of the Malay World oleh Edward Frey, Kris and Other Malay Weapon oleh Gerard B. Garner, Kris Melayu Semenanjung, satu penjelasan pengenalan oleh Abdul Muati, Kris Warisan Melayu, Kris A Malay Heritage oleh Abdul Muati Zamri Ahmad, Kris Melayu Semenanjung, rupa bentuk kris mengikut negeri oleh Abdul Muati, dan pelbagai lagi lah. Jadi kesimpulannya di sini, sebagaimana saya maklumkan pada awal bab ini, pembahagian dan rumusan di atas adalah berdasarkan buku C dan ringkas namun sangat signifikan. Dalam bidang ini tulisan Naim Tamjiz, seorang penulis lah, seorang lulusan sains politik bla 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 di bawah, tak penting mana. Cuma beliau sekadar menyoroti tanpa membuat kritikan dan analisis, apatah lagi melihat ia dari perspektif syariat Islam, khususnya daripada perspektif hukum hakam akidah Islam. Kerana tidak selepas alam Melayu diislamkan, maka segala apa yang bersabit dengan kehidupan orang Melayu perlu diperhalusi dan diselarikan atau diislahkan agar ia menjadi patuh syariat atau tidak melanggar batas syariat. Syariat yang paling tinggi pula adalah syariat akidah tauhid kepada Allah yang esa. Selain perakuan zahir dan batin akan wujud dan esanya Allah, dalam masa yang sama ia hanya sempurna apabila kita tidak beriktikad dan melakukan perkara yang berlawanan dengan tauhid kepada Allah, iaitu sebarang perkara yang membawa dan menatijahkan syirik kepadanya. Maknanya isbat dan nafi kena sekaligus. Tak boleh isbat saja dan tak boleh nafi saja. Dia mesti mengisbatkan keesaan Allah dan menafikan segala perkara yang boleh menyebabkan syirik pada Allah. Itulah tauhid yang sebenar. Nah, sesiapa sahaja tidak dapat menafikan segala fenomena dan pemikiran khurafat, tahyul dan mistik ini, sebahagian besarnya berpunca daripada faktor-faktor di atas, iaitu faham orang Melayu tentang alam dan makhluk gaib, faham tentang tradisi dan praktis perubatan Melayu yang kemudian dikenali sebagai tip Melayu, faham tentang ritual-ritual mistik, faham tentang mitos dan legenda, sama ada secara lisan atau penulisan, karya sastra klasik, faham tentang kewujudan roh, mambang, hantu, puaka, jembalang, faham tentang sihir, ilmu hitam, majik, faham tentang adat resam budaya, pantang larang, petua, faham tentang ilmu nujum dan ramalan, faham tentang keramat senjata tradisional Melayu dan lain-lain faktor lagi. Kesemua isu ini berkisar kepada al-ghaib. Tu kemuncak dia tu. Tu kemuncak yang kita nak tekankan. Ini semua jadi sebab apa? Tak faham konsep al-ghaib menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Sedangkan dalam Quran ada 60 lebih ayat yang ada kalimah al-ghaib. Dalam metodologi tauhid 3, ia jelaslah benda-benda yang ada unsur langgar saja tauhid, kita terus ni. Dalam Asy'ariyah dia letak juga bab sam'i ghaibiyat dan sam'iyat, tapi macam dia asing sikit dalam perbahasan, sebab bila Asy'ariyah sifat 20 ia fokus pada sifat Allah saja. Dia tak pergi pada hal-hal yang gaib lain tu. Jadi dia jadi kompleks sikitlah. Sebab tu sebahagian yang mudah terpengaruh ni mereka yang di sanalah, kalau mengaji akidah 3 payah lah Pak. Siapa yang mengaji akidah 3 betul memang payah. Maksudnya benda yang ada unsur syirik ni lalu sikit je bau dah. Wah, tak boleh ni. Tu yang jadi mereka jadi marah sangat tu. Sensitif sangat dia kata. Nampak macam ni, syirik ni. Sedap dia kata. Syirik selalu. Kita kata ada unsur syirik. Dan bila kita syirikkan, itu adalah perbuatan, bukan kamu. Kamu tu Allah Ta'ala lah sendiri. Ikut kamu lah, lagu mana.
Tapi perbuatan kamu tu perbuatan orang syirik. Perbuatan yang memang syirik. Kamu tu sendiri syirik atau tidak, itu kerja Allah Ta'ala lah, tidak kerja aku. Tidak kerja kita menghukum dia tu. Gitu. Kita pun kena hati-hati juga bab tu ya. Jangan ada orang ngomong ni. Sebab tu dalam Quran ada hadis Nabi pasal pasal apa dia? Pasal munafik. 3 tanda munafik. 3 tanda munafik. Bermaksud orang yang ada tu bukan munafik lagi. Tapi berakhlak dengan akhlak munafik. Jadi tak bolehlah kita jumpa kawan kita yang cakapnya haddatha wa idza haddatha kadzaba, bila bercakap bohong, kau ni dah macam munafik asfali minan nar ni. Jangan. Jangan tuan-tuan. Munafik ni dahsyat pada kafir lagi tu. Dah api neraka. Jangan kita mudah-mudah munafik mu ni. Sedangkan hadis Nabi kata, siapa yang ada 3 ni ada ciri munafik. Bukan munafik, ciri munafik. Tu halus. Kita ni munafik, kafir, sesak, sedap mulut sebut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi akhirnya dia sebut sini, kesemua ini berkisar kepada al-ghaib dan kejahilan mengenai hakikatnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kerana segala yang bersabit dengan alam dan makhluk ghaib adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka rumus paling mudah yang mesti kita tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang paling tahu akan hakikat segala yang ghaib, dan kita hanya tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak dan izin kita tahu melalui sumber yang Allah pilih sendiri, iaitu hanya melalui Al-Quran dan hadis sahihah. Segala apa yang disembunyikan daripada kita, maka tidak perlu kita ambil tahu dan cuba memandai-mandai menceroboh masuk ke dalamnya atas apa alasan jua. Kerana ia memungkinkan pelbagai kemungkinan yang boleh merosakkan kita sendiri kelak. Apa dia contoh? Duduk fikir hakikat Allah. Selesai masalah. Minggu depan tak sempat sambut Ramadan bersama kita dah. Sebab apa? Duk tarik ting tepi jalan. Duk fikir benda tak boleh fikir, tak ada apa. Tu. Nah, maka tafakkaru fi khalqillah. Yang boleh kita fikir apa dia? Bukti kehebatan Allah melalui ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir, logikkan, hayatikan. Apa dia? Segala yang jelas tercipta di hadapan kita ni. Allah cipta langit, bumi, bintang, apa semua. Padahal dah tu kauniyah. Ayat kauniyah. Buktilah. Itu pun tak boleh nak mikir Allah. Padahal dah tu. Gitu. Wallahu a'lam. Habislah kita bab yang ketiga. Lepas raya lah. Masuklah bab 4 insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.